antara yang menjadi isu besar adalah bila mana kita kata wujud hubungan yang dingin ya di antara seorang yang baru masuk Islam dengan keluarga yang masih dalam agama yang asal ya. Jadi di sini mungkin ada masalah sama ada kadang-kadang berlaku muallaf ini lari dari rumah ya. Berlaku sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi di sini kita nak menegaskan dari sudut syarak bahawa hubungan itu tidak terputus sama sekali. Hubungan di antara Muslim yang muallaf dengan keluarga yang masih lagi dalam agama asal, kerana itu masih lagi ibu bapa mereka, masih lagi abang mereka, masih lagi adik, masih lagi kakak dan sebagainya. Wallahu alam. Doktor, sebab kita risau mungkin kita pun berurusan juga Mona, kita cuba mendapatkan cerita kisah dari sahabat-sahabat mu'araf kita. Sebab ada yang memaklumkan mungkin ada keluarga mereka yang kurang memahami dari sudut tersebut kan. Kalau masuk Islam ni masuk Melayu ke? Kan doktor? Baik, itu salah faham terhadap seseorang yang masuk Muslim. Sebab itu saya ingat kita kena lancarkan satu program yang dinamakan kita bangga dengan etnik kita, bangsa kita, tetapi pada masa yang sama kita masih lagi beragama Islam. Maknanya kalau seorang Melayu dia Malay Muslim, I am a Malay Muslim. Kalau seorang Chinese dia I am Chinese Muslim, I am Indian Muslim. Maknanya dari sudut identiti bangsa, identiti etnik sebagai seorang Cina, sebagai seorang India, Iban, Kadazan, Bajau dan sebagainya itu tidak terjejas sama sekali. Cuma dia berlaku perubahan dari sudut agama. Jadi selama mana adat-adat ya, budaya-budaya dalam bangsa itu masih lagi tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka tidak menjadi masalah. Jadi sebab itu kalau kita boleh lancarkan satu, saya seorang Cina Muslim, saya seorang Iban Muslim, saya seorang India Muslim, supaya kita dapat menghapuskan stigma bila masuk Islam saya jadi Melayu Muslim. Sebab itu yang berlaku sekarang, masuk Islam jadi Melayu, mesti pakai baju Melayu, pakai kepiah songkok macam orang Melayu dan sebagainya. Dah tak pakai baju Cina, dah tak pakai pakaian bangsa India dan sebagainya. Jadi maknanya seolah-olah kita buang keluarga kita, kita buang bangsa kita hanya semata-mata bertukar kepada agama Islam. Jadi ini satu yang tidak sepatutnya berlaku. Kan sebab itulah Islam ni seluruh dunia kan Mona, kan macam mana kalau orang tu dekat negara India, dekat negara China kan, dia pun menganuti kalau ada yang memasuk agama Islam sama juga kan. Betul. Sebab kalau kita melihat nas Al-Quran yang menjadikan bangsa, menjadikan kabilah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah Ta'ala menjadikan kamu dalam keadaan syu'ub, berbangsa-bangsa, qabaila, berkabilah-kabilah. Maknanya bangsa, kaum etnik itu adalah kejadian daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan mungkin untuk waktu ini bila kita dah ada yang masuk Islam dan ada yang mesti keluarga ada yang belum masuk Islam. Bagaimana anak itu nak menyantuni juga ibunya, familynya, bagaimana doktor? Baik, kita dah tetapkan dalam syarak bahawa hubungan kekeluargaan itu tidak putus sama sekali. Cuma mungkin pada saat-saat awal keislaman itu mungkin ada masalah ya, dari sudut kita kata Muslim mu'allaf ini kefahaman terhadap agama, kekuatan iman ya, menyebabkan mungkin dia seorang Muslim mu'allaf ni rasa kurang selesa, kurang selamat berada bersama dengan keluarga yang non-Muslim. Itu biasalah benda berlaku kan. Cuma bila iman sudah makin kuat ya, kefahaman agama makin baik, maka di sinilah kita nak menjelaskan dari sudut syarak bahawa hubungan keluarga itu tidak terputus. Akhir sekali seorang Muslim dia sepatutnya kembali semula kepada keluarganya yang non-Muslim, kepada ibu bapanya yang non-Muslim, kepada adik-beradiknya yang non-Muslim, kerana mereka adalah
kaum keluarganya sendiri. Cuma bagaimana persoalan kita kata nak berbakti. Berbakti ini mungkin secara dasar yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dengan konsep wabil walidaini ihsana, iaitu Allah Ta'ala sebut dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Jadi dalam ayat ini tidak disebut wabil walidainil muslimaini ihsana. Tidak disebut dengan kedua ibu bapa yang beragama Islam hendaklah berbuat baik. Tidak disebut agama apa. Cuma disebut ibu bapa. Jadi seorang anak mesti berbuat baik kepada ibu bapanya walaupun ibu bapanya itu non-muslim. Ini konsep pentingnya. Jadi bagaimana nak berbuat baik? Apa-apa je lah berbuat baik. Maknanya bertanya khabar tentang keadaan ibu bapa, memberi bantuan kewangan, bantuan duit bulanan kepada ibu bapa, ya. Contohnya sebelum dia masuk Islam, dia bagi beberapa ratus kepada ibu bapanya. Selepas dia masuk Islam, dia tetap perlu memberi duit bulanan kepada ibu bapanya. Bahkan mungkin lebih baik dia tambahkan sikit lagi pemberian, sebab nak menunjukkan bahawa Islam mengajar supaya anak berbuat baik walaupun si anak itu sudah beragama Islam. Jadi ini konsep penting. Cuma sampai satu limit, satu peringkat, iaitulah yang tidak dibenarkan itu ialah bila mana perkara yang kita kata nak buat baik kepada ibu bapa itu ada unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sentuh sikit budaya masyarakat India sebagai contoh. Kita kata berbuat baik kepada ibu bapa. Orang India bila dia jumpa dengan ibu bapa, dia akan buat apa? Dia akan kalau kita pegang tangan, cium tangan kan? Kalau keluarga India dia pegang kaki. Dia pegang kaki. Dia pegang kaki itu makna itu sebagai satu bentuk penghormatan kepada ibu bapa. Jadi bentuk penghormatan itu pelbagai. Bentuk penghormatan itu berbagai. Jadi dalam budaya masyarakat India, kita saksikan bila pegang kaki itu sebagai menghormati orang yang lebih tua. Contohnya ibu bapa. Maka ini satu perkara yang budaya yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam. Sebab kita nak menghormati, kita bukan sujud, kita bukan sembah ibu bapa, tapi kita nak menghormati ibu bapa. Sebab itu dalam pepatah Arab pun disebut al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu. Jadi budaya ini dia pegang tapak kaki ibu bapa dia, dan dalam pepatah Arab disebut syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu. Ini semua metafora. Metafora menggambarkan maknanya seorang anak berbuat baik kepada ibu bapa, dan kita boleh melihat contoh-contoh ini. Maknanya Islam tidak ada masalah selagi mana kita melakukan itu dengan tidak melanggar hukum syarak. Wallahu a'lam. Itu dia yang asasnya adalah hukum syaraknya tidak bertentangan. Kalau anak perempuan masuk Islam dan salam dengan ayah kandungnya yang belum masuk Islam, adakah batal wuduknya? Baik, dengan ayah kandung ni tidak batal wuduk lah. Seorang anak lelaki bersalam dengan ibunya, seorang anak perempuan yang bersalam dengan bapaknya itu tidak membatalkan wuduk. Maknanya itu menyebabkan kata hubungan itu maknanya lebih rapat. Sebab kalau kata batal ni agak sukar lah dia nak duduk bersama. Dia balik ke rumah ibu bapa dia. Dia kita bukan sekadar wuduk sekadar macam mana aurat dia dalam rumah. Baru nak tanya aurat. Kalau dia balik dalam rumah duduk bermalam, seorang anak perempuan dia Islam, dia duduk dengan ayah dia yang non muslim, dia kena pakai baju kurung, kena pakai tudung dan sebagainya. Ini menyukarkan kehidupan dia sebagai seorang muslimah dan juga sebagai seorang anak. Jadi makna kalau wuduk dia batal, dia tak boleh pegang ayah dia. Katalah ayahnya sakit, ayahnya sakit, perlukan bantuan, dijaga, bedridden sebagai contoh. Jadi bagaimana seorang anak muslimah ini nak menyantuni bapaknya yang sedang sakit? Kalau dia tak boleh pegang ayahnya, kalau wuduknya batal, kalau dia kena tutup aurat seolah-olah ayahnya itu lelaki ajnabi. Jadi sebab itu dari sudut fiqahnya kita boleh mengambil pandangan bahawa hubungan keluarga itu tidak putus sama sekali. Bapa tetap bapa, ibu tetap ibu walaupun berbeza agama. Cuma yang tak bolehnya ialah bapa itu menjadi wali nikah.
bapa itu tidak boleh menjadi wali nikah. Tapi walaupun bapa itu tidak sah menjadi wali nikah, seelok-eloknya kalau muallaf itu dah kuat imannya dan sebagainya, bila nak melakukan akad nikah itu sebaik-baiknya memaklumkan kepada ibu bapa sebagai tanda hormat. Sebagai tanda hormat. Wallahu a'lam. Baik, kita juga masih berbincang dari sudut keluarga Mona, sebab kita pun sering kali mendapat makluman kan, kalau kita berbincang dengan sahabat mualaf kita, ada beberapa kes tertentu yang keluarga agak susah untuk terima keluarga di dalam agama mereka sebelum ni, yang mungkin kurang untuk dapat terima, dan mereka pun kadang-kadang ada masanya naik turun semangatnya kan, bila kita nak berbuat baik ni, sentiasa buat baik, tapi cabaran tu, dugaan tu tetap ada, doktor. Macam mana pula dengan kes macam ni? Itulah maknanya biasanya Muslim muallaf di awal-awal keislaman itu, saya dah sebutkan tadi, iman tak berapa kuat lagi. Kemudian kefahaman agama pun masih longgar Jadi tidak tahu setakat mana batas untuk menyantuni ibu bapa. Kemudian bila ibu bapa marah dan sebagainya, ketika itu dia sendiri rasa marah kepada ibu bapa dan sebagainya. Di sinilah maknanya mungkin di awal-awal keislaman itu sokongan daripada sahabat-sahabat yang Muslim sangat-sangat penting. Sokongan sahabat-sahabat Muslim sangat penting. Sokongan moral, supaya dia bersabar, sokongan supaya menerangkan asas ajaran Islam. Seorang anak mesti berbuat baik walaupun ibu bapanya berkasar. Itu penting difahamkan kepada sahabat-sahabat kita yang muallaf ini. Ini di awal-awal keislaman. Dan saya ingat masalah ini mungkin akan berlalulah apabila mungkin masanya 3 tahun 5 tahun Muslim muallaf ini sudah ikut banyak kursus sudah faham agama, sudah boleh baca Quran, boleh tadabbur ayat-ayat Quran dan sebagainya. Dia akan faham asas ajaran agama itu, insya-Allah. Jadi kalau balik ke rumah ibu bapa pun, ibu bapa marah dan sebagainya, dia tahu setakat mana dia perlu menyantuni ibu bapa, dan dia tidak boleh berkasar sama sekali. Sebab itu kalau kita baca dalam Quran, Allah Taala sebut fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghīrā. Maknanya seorang anak ada 5 tanggungjawab itu. Iaitu antaranya lah makna tidak boleh kata uf sama sekali, tak boleh tanharhuma, tak boleh herdik, tak boleh tengking ibu bapa, dan yang diperintahkannya ialah wa qul lahumā qawlan karīmā, mesti bercakap kepada ibu bapa dengan qawlan karīmā, perkataan yang indah, perkataan yang mulia, karim perkataan yang baik, yang karim. Kalau kita tengok Al-Quran disebut Al-Quranul Karim, Quran yang mulia, Quran yang indah. Perkataan yang diucapkan itu qaulan karima, perkataan yang karim, yang indah, yang mulia terhadap ibu bapa. Dan seterusnya disebut wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmati. Maknanya sebagai anak hendaklah merendahkan daripada sayap kehinaan. Maknanya walaupun kita mungkin ditengking oleh ibu bapa, dimarahi oleh ibu bapa, kita tetap berada di situ sebagai seorang hamba, seolah-olahnya begitu. Janahadhul, sayap kehinaan. Kita hinakan diri kita di hadapan ibu bapa Jadi ibu bapa mana yang tak marah kepada anak dia, anak yang dia lahirkan, dia didik, dia bela di atas satu agama yang kita kata agama bukan Islam, tiba-tiba anak itu bertukar agama. Jadi sebagai ibu bapa sudah tentu fitrahnya akan marah dan sebagainya. Itu biasa. Jadi sinilah maknanya seorang Muslim muallaf dan sahabat-sahabat Muslim yang asal ni kena bantu bagi faham ini fitrah manusia, dia tak suka kepada pertukaran agama. Jadi maknanya bila faham tu insya-Allah lah Dan kita juga kena tunjukkan bahawa Islam tidak memisahkan. Jadi bila kadang-kadang keluarga non Muslim ni marah kita pula bawa muallaf ini jauh daripada keluarga dan kita pula cakap tu seolah-olah membenci keluarga yang non Muslim ini maknanya menyebabkan wujud kita kata sentimen bahawa Islam memisahkan hubungan keluarga apabila seseorang itu masuk Islam. So kita nak supaya
si anak itu dia sepatutnya lebih berbuat baik lagi kepada ibu bapa yang non-Muslim selepas dia masuk Islam. Kenapa? Kerana ini nak menunjukkan kepada asas ajaran Islam. Sebab non-Muslim ni dia tak tengok Quran. Dia tak tengok kitab suci. Dia tengok kepada tingkah laku, kepada akhlak yang diamalkan oleh seorang Muslim. Kalau orang Islam tipu, maka dia anggap itulah asas ajaran Islam. Kalau seorang Islam tu berbuat baik, maka dia akan faham bahawa inilah ajaran Islam. Wallahu a'lam. Seorang mu'allaf bertukar agama, dia masuk ke Islam. Mungkin kita nak tahulah juga bagaimana pertukaran nama. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pertukaran nama ini berlaku dalam masyarakat kita. Ada dua perkara, iaitu pertukaran nama mu'allaf itu sendiri, dan yang keduanya pertukaran binti kepada nama baru, iaitulah bin Abdullah. Yang pertama sekali, nama asalnya itu saya ingat kita tak perlu tergesa-gesa menukar nama kepada nama yang menunjukkan kepada Islam. Sebab mungkin di sana ada isu-isu berkenaan dengan kita ada masalah Jabatan Pendaftaran Negara, sijil peperiksaan, PMR, SPM. Kalau dia dah graduate dari universiti, nama yang lain, tiba-tiba dia tukar nama di Jabatan Pendaftaran Negara, so mungkin ada masalah di bank dan sebagainya. Jadi maknanya pertukaran nama mu'allaf itu kita berhati-hati dulu, kecuali lah maknanya kalau kita tukar secara tidak rasmi. Tukar maknanya kalau nama dia Murugan sebagai contoh, dia mungkin boleh pilih nama Mustafa. Maknanya Murugan alias Mustafa, ataupun Mustafa alias Murugan. Maknanya nama asal sebelum Islam diberi nama oleh bapa Murugan. Dalam Islam nama yang dipilih adalah Mustafa. Maknanya secara tidak rasmi. Jadi kawan-kawan Muslim panggil dia Mustafa. Kawan-kawan yang non-Muslim boleh panggil dia Murugan, boleh panggil dia Mustafa. Dan Murugan ni pun walaupun dia nama dewa, nama dewa dalam agama Hindu, Murugan anak kepada Dewa Shiva. Dewa Shiva ini salah satu 3 Tuhan yang besar dalam agama Hindu, Shiva, dan anak dia adalah Murugan. Tetapi Murugan ni pun seingat saya lah dia mempunyai makna yang elok juga. Sebab ada seorang yang bagi tahu kepada saya Murugan ni maknanya jamil, handsome, cantik. Itu dia bagi tahu. Murugan ni maknanya handsome, wasimun, handsome. Jadi kalaulah Murugan itu dari sudut maknanya bermaksud cantik, bermaksud handsome, mana tidak ada masalah lah kalau dia nak kekalkan dulu nama Murugan itu sendiri, kan? Cuma mungkin sahabat-sahabat non-Muslim yang Muslim tu rasa keliru, awak ni dah Islam tapi nama Murugan lagi. Sebab tu kita tambah tu dari sudut tak rasmi dulu. Mustafa alias Murugan, Ahmad alias Murugan, ataupun Ahmad Murugan. Senang, Ahmad Murugan dulu. Itu maknanya isu nama, nama kepada mu'allaf itu sendiri. Pertukaran nama dia tu tengok keadaan, tengok keperluan. Tetapi dalam isu yang kedua, tukar nama bapa kepada bin Abdullah, binti Abdullah. Saya berpendapat pertukaran ini tidak sewajarnya berlaku. Pertukaran nama kepada bin Abdullah, binti Abdullah tidak sepatutnya berlaku. Sebab apa? Sebab satu, Allah Ta'ala sebut ud'uhum li'abaihim. Panggillah anak-anak itu kepada bapa-bapa mereka, bapa kandung mereka lah. Satu. Yang keduanya kita melihat dalam sejarah, maknanya sahabat-sahabat Nabi tidak menukar nama bapa-bapa mereka kepada bin Abdullah. Dan kalau baca sejarah pun, ialah Abu Lahab tu bukanlah nama Abu Lahab. Ikrimah bin Abu Lahab ke Abu Jahal. Maknanya dalam sejarah pun penulis-penulis buku pun tetap tulis Ikrimah anak Abu Jahal ataupun anak Abu Lahab. Begitulah lebih kurang. Tidak ditukar. Ikrimah masuk Islam, tukar nama bapa dia bin Abdullah. Tidak ditukar, kan? Dikekalkan. Ialah ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, nama dia pun dah Abdullah dah. Anak dia pun diberi nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bila kita tukar nama bapa itu kepada bin Abdullah, ini yang mungkin menjadi sebab keluarga non-Muslim rasa tak seronok
sebab seolah-olah memutuskan hubungan dengan bapa kandung. Ya. Bapa kandungnya katalah Vishnu, ya, Murugan anak lelaki Vishnu, ya. Jadi bila dia masuk Islam, dia pun tukar nama dia Mustafa bin Abdullah. Jadi Vishnu tak ada. Vishnu dah tak ada dah. Ya. Nasab dia sudah terputus. Nama keluarga sudah tidak ada. Ya. Ya. Jadi sini sepatutnya logik akal boleh atau tidak kita nak ubah suai nama orang lain. Logik akal kita nak ubah suai nama orang lain. Kita tak patut ubah suai nama orang lain. Yeah. Jadi itu nama bapa seorang muallaf. Jangan ubah suai. Nama dia dewa ke, nama dia makna yang tak baik ke, itu nama si bapa. Yang kita nak ubah suai sikit ni kalau ada keperluan nama seorang muallaf itu sendiri. Ya. Jadi tak sepatutnya untuk akan datang ni seboleh-bolehnya kita nak jaga hubungan harmoni antara muallaf dengan keluarganya, maka kita kekalkan nama bapa yang asal, kita kekalkan nama keluarga yang asal, dan sini menunjukkan bahawa tidak terputus hubungan keluarga sama sekali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itulah kadang-kadang pun walaupun orang Islam bila ada nama yang tak elok, kadang-kadang ustaz pun suruh tukar. Bukannya mualaf saja yang, tapi kita sendiri yang tukar, bukan nama bapa kita. Bukan nama bapa. Jangan kacau nama bapa. Kita sendiri yang buat decision tu. Nama kita. Ya. Betul. Jadi panduan itu kan. Tapi itu pun kita nak kena lihat juga. Ya. Sebab kalau kita ubah suai nama kita, apa perasaan bapa yang bagi nama? Itu sebab tu saya cadangkan kalau bapa bagi nama Murugan, kita kekalkan nama tu. Cuma kita tambah sikit nama yang menunjukkan tanda keislaman. Jadi maknanya kalau balik ke rumah bapa pun nama apa? Murugan juga. Tunjuk IC pun Murugan, tak ubah. Walaupun dah 10 tahun masuk Islam. Jadi mungkin di situ hati bapa rasa seronok pasal anak menghargai nama yang dia bagi. Betul. Alhamdulillah. Baik, dalam konteks sudut keluarga, doktor, mungkin ada juga yang mengalami beberapa dugaan cabaran apabila mungkin situasi si anak ni yang dah masuk Islam, keluarganya masih lagi belum Islam, bila dia balik ke rumah ada cara kaedah sembahyang dalam agama yang sebelum ni. Jadi adakah dia boleh kembali balik ke rumah sebegini macam biasa? Baik, anak Muslim mu'alaf yang pergi ke rumah ibu bapa yang non Muslim, keluarga yang non Muslim ada patung-patung sembahan dan sebagainya itu rumah orang. Rumah ibu bapa, bukan rumah kita sendiri Kita melihat dalam sejarah bagaimana Nabi SAW tidak mengganggu gugat berhala-berhala yang berada di sekitar Kaabah. Maka Nabi bersemayam di sekitar Kaabah walaupun banyak berhala. Ketika Nabi melakukan ibadat umrah tahun 6 Hijrah, berhala masih banyak, Nabi tak sentuh, Nabi tak kacau dan sebagainya, sehinggalah pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Beramai-ramai penduduk Mekah masuk Islam, maka biasanya kabilah-kabilah ini, keluarga-keluarga ini ada patung-patung berhala mereka sendiri. Dikatakan ada 360 patung berhala, maka mereka sendirilah memusnahkan patung tersebut sebab mereka tidak lagi menyembah patung berhala tersebut. Jadi maksudnya yang saya nak sebutkan, Nabi tidak mengganggu gugat berhala itu. Jadi sebagai seorang anak, sebagai seorang kita kata adik-beradik, kita pergi ke rumah ibu bapa yang non Muslim, itu adalah rumah ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita beragama Buddha, dia ada cara sembahyang dia, sembahan dia, maknanya lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Jadi janganlah kita pula pergi rumah ibu bapa yang non Muslim, rumah abang yang non Muslim, kita pergi ludah patung berhala sembahannya, kita pergi buat perkara yang tak elok kepada patung berhala. Kesemua ini tidak dibenarkan dalam syarak, kerana Allah menyatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan hina, jangan caci mana-mana sembahan selain daripada Allah. Tak boleh caci. Walaupun i'tiqad tak betul, kita kata tak betul, itu i'tiqad. Tapi dari sudut zahir, jangan hina, jangan caci mana-mana sembahan. Sebab apa? Fayasubbullaha adwan bighairin. Sebagai tindak balas, mereka pula boleh mencaci Allah Ta'ala atas dasar permusuhan. Jadi kalau kita caci agama dia, caci sembahan dia,
kita buat benda tak elok kepada patung-patung yang berada di rumah mereka sebagai tindak balas. Mereka juga boleh melakukan perkara yang sama. Di sini akan berlaku hubungan etnik yang tidak baik. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Jadi hormat perbezaan agama. Wallahu alam. Baik. Satu lagi soalan yang kita ambil di Facebook Go Live IKIM. Ada sahabat kita ni Faizal Ma'arifin bertanya, doktor mungkin boleh memperjelaskan bagaimana peranan masyarakat dalam menyantuni keluarga mu'alaf dari sudut segi pengisian ilmu Islam kepada mereka, selain ditambah juga oleh program-program rasmi oleh pihak-pihak yang berkaitan. Apa yang kita boleh buat? Baik, yang rasmi tu rasmilah. Maknanya rasmi tu di TV, di radio ya. Tapi kalau boleh kita nak touching sikit lagi, maknanya kita pergi sendiri. Ya, bertemu dengan keluarga mu'alaf, bertemu dengan non-muslim, menyampaikan bantuan ya. Kita boleh bertanya pasal agama mereka, boleh. Dan kita boleh cerita tentang agama kita, sedikit sebanyak perbezaan. Jadi kita menyantuni. Sebab itu kita melihat Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi. Nabi hadir jamuan-jamuan yang dianjurkan oleh orang Yahudi. Dan seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bila dia sembelih daging, dia pesan kepada orang suruhan dia, keluarga dia, supaya memberi daging kepada jiran-jiran yang tidak beragama Islam. Ahli kitab lah, Yahudi dan sebagainya. Maknanya mereka mengenali jiran yang tidak Islam dan mereka berbuat baik kepada jiran itu. Maknanya di sinilah kita nak mengambil semangat bahawa kita juga kena menyantuni, kena menziarahi dan sebagainya. Wallahu alam. Okey, baik. Kita dah sampai sebenarnya di hujung pertemuan ni, Mona. Tapi di hujung ni, doktor, mungkin apa kesimpulan yang boleh kita buat dalam tajuk ini dan pesanan doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat kefahaman kita itu kefahaman itu sebenarnya banyak ya. Kefahaman sebenarnya banyak. Pandangan-pandangan dalam fiqh ini pelbagai. Mungkin apa yang saya sebutkan ini mungkin satu pandangan daripada beberapa pandangan. Oleh kerana itu, salah satu prinsip yang sewajarnya kita pegang ialah kepelbagaian pandangan para ulama adalah aset kepada dakwah. Kepelbagaian pandangan para ulama adalah aset kepada dakwah. Orang sekarang ni kepelbagaian pandangan tu dia nak jadi bergaduh. Kan? Ustaz saya kata haram, syekh saya kata halal, jadi bergaduh duduk. Kan, kita perlu matang. Kalau kita jadi nak bergaduh tu tak matang, tak bijak ya. Kepelbagaian ni jadi aset, dia jadi khazanah ilmu warisan, dan kita boleh pilih mana-mana pandangan yang sesuai, yang ada dalil, dan tengok kesesuaian itu. Jadi bila kita faham konsep ini, dia bukan nak bergaduh, tetapi dia sebagai wasilah untuk mencapai matlamat kita, iaitulah dakwah. Allahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. InsyaAllah Doktor, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.